Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Lim Yu Kuan, nombor metrik 296918. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran komunikasi ketika COVID-19 dan selepas. Kajian kes di Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Ipoh. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah menimbulkan pelbagai cabaran dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sektor perbankan. Bank Simpanan Nasional sebagai pemain utama dalam industri kewangan Malaysia turut menghadapi cabaran besar, terutama di peringkat cawangan seperti BSN Cawangan Ipoh. Salah satu aspek yang secara signifikan terjejah adalah komunikasi, yang merupakan elemen penting dalam memastikan kesinambungan operasi dan keberlanjutan perkhidmatan perbankan. Kajian ini meliti secara khusus masalah komunikasi yang dihadapi oleh BSN Cawangan Ipoh semasa tempoh pandemik COVID-19 menggunakan teori komunikasi transaksional. Peningkatan pemahaman tentang cabaran ini akan diperolehi melalui aplikasi teori komunikasi transaksional yang menyediakan kerangka kerja bagi memahami proses komunikasi yang berlaku antara individu dan organisasi. Cadangan penyelesaian akan dicadangkan mengambil kira dapatan daripada analisis teori komunikasi transaksional dengan data empirikal yang diperolehi melalui temubual dengan kaki tangan BSN Ipoh. Slide seterusnya adalah sejarah dan latar belakang teori komunikasi transaksional. Kajian ini menggunakan teori komunikasi transaksional sebagai alat analisis. Model transaksional komunikasi pertama kali dicadangkan oleh Dean Bannon, seorang ahli teori komunikasi Amerika pada tahun 1970-an. Model ini dibangunkan sebagai respon terhadap model-model komunikasi sebelumnya yang melihat proses tersebut sebagai linear atau hanya bersifat interasional. Berbeza dengan itu, model Bannon memandangkan komunikasi sebagai proses dinamik dua hala, di mana kedua pihak secara serentak menjadi pengirim dan penerima. Model Bannon telah dibangunkan semasa tempoh apabila ahli teori komunikasi semakin mengenali kerumitan proses komunikasi. Model terdahulu seperti model Shannon-Weaver berkonsepkan komunikasi sebagai penghantar maklumat sehala daripada penghantar kepada penerima. Sebaliknya, model Bannon mencerminkan pemahaman yang semakin meningkat bahawa komunikasi bukan hanya tentang menghantar dan menerima maklumat tetapi melibatkan penciptaan dan tafsiran makna yang berterusan. Model ini menekankan peranan konteks dalam komunikasi, mengambil kira konteks fizikal, sosial, budaya, hubungan dan psikologi di mana komunikasi berlaku. Model Bannon telah berpengaruh dalam bidang teori komunikasi, memberi pemahaman yang lebih halus tentang proses komunikasi yang mengambil kira kerumitan dan dinamisme interaksi manusia. Ia telah digunakan dalam pelbagai konteks termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi perniagaan dan komunikasi kesihatan. Slide seterusnya adalah premis utama teori komunikasi transaksional. Salah satu premis asas model transaksional komunikasi ialah penghantaran dan penerimaan mesej secara serentak. Ini berbeza daripada model sebelumnya yang menggambarkan komunikasi sebagai proses sehala dengan penghantar dan penerima yang berbeza. Dalam model Bannon, individu adalah penghantar dan penerima terlibat secara aktif dalam penciptaan dan tafsiran mesej. Model ini juga memperkenalkan konsep pengkod dan penyak kod dan sebagai bahagian penting dalam proses komunikasi. Pengenkod dan merujuk kepada mencipta mesej, manakala penyak kod dan melibatkan tafsiran mesej. Maklum balas yang mungkin lisan atau bukan lisan membolehkan pengirim menyesuaikan mesej mereka berdasarkan respon penerima. Model transaksional melihat komunikasi sebagai proses dinamik yang berterusan. Ia mengiktiraf bahawa komunikasi bukanlah satu siri peristiwa terpencil tetapi aktiviti berterusan di mana interaksi masa lalu
mempengaruhi interaksi sekarang, dan interaksi sekarang menetapkan asas untuk interaksi masa depan. Model ini juga mengakui peranan noise atau halangan dalam proses komunikasi. Noise boleh menjadi apa-apa yang mengganggu penghantar atau penerimaan mesej, seperti gangguan fizikal, biasa psikologi atau salah faham semantik. Model Banun menekankan peranan isyarat bukan lisan dalam komunikasi. Isyarat ini bagi termasuk ekspresi wajah, bahasa tubuh dan nada dapat mempengaruhi makna dan interpretasi mesej dengan signifikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Lazim Sulaiman, nombor 2966932. Saya akan menerangkan tentang Organisasi Kajian dan Informan Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional ialah sebuah bank milik kerajaan yang berpusat di Malaysia. BSN telah ditubuhkan pada 1 Disember 1974 di bawah Kementerian Kewangan. Pada ketika itu, BSN diasaskan bagi menggantikan Bank Simpanan Pos yang diasaskan pada tahun 1948. BSN telah menyumbang dalam menyediakan perkhidmatan perbankan kepada orang ramai di seluruh Malaysia, termasuk di Ipoh. Sebagai contoh, pada tahun 2023, BSN bekerjasama dengan M-Bank untuk memperkasakan PKS Micro di beberapa lokasi termasuk Ipoh. BSN mempunyai cawangan di Ipoh yang terletak di Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, Ipoh, Perak. Maka kajian ini telah mengambil BSN cawangan Ipoh ini sebagai subjek utama kajian dalam melihat masalah-masalah komunikasi. Seterusnya adalah informan. Dalam kajian ini, Ketua Unit Sokongan Teknikal BSN Ipoh iaitu Encik Muhammad Yassin bin Samsudin telah menjadi informan dalam kajian ini untuk menjelaskan isu komunikasi BSN Ipoh pada ketika COVID-19. Seterusnya adalah perbincangan iaitu masalah komunikasi BSN Ipoh ketika COVID-19. Berdasarkan temu bual, sekatan fizikal untuk mengelakkan penularan telah dilaksanakan sehingga menyebabkan kaki tangan BSN Ipoh gagal berjumpa secara bersemuka. Yang kedua adalah penyampaian arahan di antara pekerja dan majikan menjadi lebih terbatas kerana pihak majikan terpaksa membuat pecahan unit sedia ada kepada dua kumpulan iaitu tim A dan juga tim B. Seterusnya adalah tim A dan tim B tidak dibenarkan untuk berjumpa walaupun atas urusan tugasan, akan tetapi operasi perbankan harus diteruskan. Dan yang terakhir adalah ini mewujudkan kesukaran dalam melaksanakan komunikasi bersemuka yang sebelum ini merupakan aspek penting dalam hubungan profesional dan perkongsian maklumat di tempat kerja. Sambungan seterusnya adalah penggunaan teknologi sebagai pengganti pertemuan bersemuka menjadi semakin mendesak dalam konteks ini. Pengenalan platform digital dan alat komunikasi maya membolehkan pekerja kekal berhubung walaupun mereka dipisahkan secara fizikal. Seterusnya adalah terdapat cabaran dalam menyelesaikan diri dengan peralihan mendadak kepada komunikasi maya. Isu teknikal dan psikososial timbul, menuntut perhatian untuk memastikan keberkesanan proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah kepentingan memahami teknologi dan keupayaan seragam adalah aspek penting sesetengah kaki tangan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan akses kepada peralatan dan sambungan internet yang stabil. Assalamualaikum, nama saya Malik Jeffrey bin Abdul Latif, nombor metrik 296920. Aplikasi teori komunikasi transaksional terhadap masalah komunikasi di BSN Ipoh. Model komunikasi transaksional oleh Dean Brownland memberikan pandangan yang mendalam tentang interaksi kompleks dalam proses komunikasi, terutama apabila diterapkan dalam konteks masalah komunikasi yang dihadapi oleh kaki tangan Bank Simpanan Nasional Cawangan Ipoh semasa pandemik COVID-19. Aspek penting dalam model ini adalah pandangan bahawa komunikasi adalah satu proses dinamik dan berterusan di mana kedua-dua pihak, pengirim dan penerima, berfungsi sebagai aktor yang serentak menghantar dan menerima mesej. Dalam konteks BSN Ipoh, di mana pertemuan berdepan terhalang oleh langkah pembatasan sosial, kehadiran teknologi sebagai medium komunikasi utama menjadikan pendekatan transaksional semakin relevan. Seterusnya, teknologi berperanan sebagai medium penting dalam membolehkan transaksi komunikasi di tempat kerja. Namun, dengan penggunaan teknologi muncul cabaran baru dan inilah tempat model transaksional untuk memberi panduan. Keperluan untuk beradaptasi dengan cara baru berkomunikasi, terutamanya melalui platform maya, memerlukan kemahiran transaksional yang membolehkan kaki tangan berperanan sebagai pengantar dan penerima mesej secara serentak. Dalam model ini, kepentingan maklum balas sangat ditekankan. Maklum balas sama ada lisan atau bukan lisan memainkan peranan.
kunci dalam penyesuaian mesej dan merangsang interaksi berkesan. Seterusnya, kaki tangan BSN Ipoh perlu mengamalkan sikap yang aktif terhadap maklum balas untuk menyesuaikan dan menyelaraskan mesej mereka dengan baik, terutama ketika bergantung pada media maya. Namun, di tengah-tengah proses komunikasi yang dinamik ini, kemudian kemunculan noise atau halangan boleh mencabar keberkesanan proses tersebut. Gangguan teknikal, perbezaan bahasa dan isu teknologi ialah bentuk bising yang menimbulkan cabaran besar dalam penyampaian dan penerima mesej. Dalam konteks COVID-19, di mana teknologi memainkan peranan kritikal sebagai medium utama mengatasi noise, ini adalah penting untuk memastikan mesej disampaikan dengan berkesan dan boleh difahami. Saya Muhammad Jasmi bin Sazali, nombor metrik 296940. Untuk slide seterusnya, cadangan penyelesaian. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melaksanakan pelbagai latihan dan pembangunan kemahiran di kalangan kaki tangan BSN Ipoh. Adakan sesi pembangunan kemahiran komunikasi untuk menangani cabaran yang dihadapi dalam era digital. Sediakan panduan yang ringkas dan mudah difahami tentang penggunaan teknologi yang berkaitan dengan kerja harian. Anjurkan sesi komunikasi berkumpulan secara berkala melalui platform maya. Teruskan untuk menekankan pentingnya etika komunikasi dalam persekitaran maya. Lakukan penilaian berkala terhadap kemajuan kaki tangan dalam menggunakan teknologi dan kemahiran komunikasi digital. Kesimpulannya, dalam menghadapi cabaran komunikasi dalam kalangan kaki tangan Bank Simpanan Nasional Cawangan Ipoh semasa pandemik COVID-19, langkah penyelesaian yang dicadangkan adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan dan kemampatan proses komunikasi. Model komunikasi transaksi oleh Dean Berland memberikan pandangan yang bermakna, menekankan dinamik dan kerumitan dalam proses komunikasi.